Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar, ini Agenda Awani. Kita ingin melihat satu bangsa yang sentiasa melihat bahasanya hidup. Kerana kalau bahasa itu statik ataupun mati, ia tidak akan digunakan lagi oleh penuturnya. Jadi untuk memastikan bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu, bahasa Malaysia menjadi satu bahasa lingua franca seperti mana satu ketika dahulu dan tidak mustahil. Kalau kita lihat terakhir ini ataupun akhir-akhir ini, Dewan Bahasa dan Pustaka begitu aktif, begitu proaktif sekali berada di laman media sosial. Dan itu jelas apabila setiap kali apa yang berlaku di negara kita, sama ada dalam isu pandemik COVID-19, sama ada dalam isu ekonomi dan juga dalam isu politik, Dewan Bahasa dan Pustaka begitu pragmatis dalam mengetengahkan vokabulari ataupun perbendaraan dalam bahasa Melayu. Sama ada berbentuk bidalan, sama ada berbentuk pantun dan juga peribahasa. Jadi kita ingin melihat bagaimana perkembangan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk memertabatkan bahasa Melayu, apatah lagi dalam konteks negara kita yang begitu pantas berubah. Sama ada di peringkat wilayah ataupun regional ataupun di peringkat global. Jadi bersama saya pada hari ini di studio Awani, Dato' Abang Saluddin bin Abang Syokran. Di sebelah kiri saya, apa khabar Dato'? Ya, Alhamdulillah. Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya nak mulakan Dato'. Satu perkara ataupun satu insiden yang baru-baru ini berlaku dalam 2-3 minggu lalu apabila pantun yang diletakkan oleh kumpulan tim media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka viral. Apabila pantun yang berbunyi, apa guna berkain batik kalau tidak memakai capal? Apalah guna beristeri cantik kalau tak pandai menumbuk sambal? Yang sambal itulah yang menjadi kontroversinya. Okay. Jadi kalau kita lihat komen lebih daripada 2,500 komen, mungkin dah bertambah sekarang, dengan like-nya lebih 14,000 dan juga kongsi di talian media sosial lebih 5,000. Jadi apa yang ingin dicapai apabila nampaknya DBP begitu aktif? Dan dalam contoh pantun ini agak kontroversi, tetapi ramai juga yang menyokong kerana melihat lapisan-lapisan yang dimaksudkan oleh pantun Melayu ini. Jadi komen awal Datuk, kita mulakan dengan ini. Sebenarnya Tuan Haji Nazri, kita melihat perkembangan ini sebagai satu yang sangat positif lah. Alhamdulillah. Terutama sekali kalau kita melihat wacana-wacana intelektual, ya. Pantun ni kalau kita perhatikan merupakan salah satu kebijaksanaan dalam masyarakat kita lah, orang Melayu dahulu. Apabila pantun ini dibincangkan dalam media sosial oleh banyak pihak, kita melihat ini sesuatu yang sangat menarik lah. Sebab seperti yang saya nyatakan tadi, masyarakat kita sebenarnya boleh berbincang, mana boleh mengemukakan idea-idea yang sifatnya sangat intelektual. Apabila isu yang Tuan Haji nyatakan tadi itu berlaku, kita lihat masyarakat dan peminat di situ dia turut berpantun sama. Berpantun dan kita dapat saksikan masyarakat kita ada kemahiran itu, masih memiliki masih mempertahankan seni budaya kita. Ini terdiri daripada anak-anak muda ini. Walaupun pada satu tahap kita dapat menyaksikan ada ketidakfahaman, ya maklumlah pantun ini jarang-jarang dibincangkan. Jadi ada pelbagai tafsiran. Kita boleh nyatakan mungkin tafsirannya sedikit berbeza dengan tafsiran orang dahulu. Pandangan anak muda mungkin dia pandangan yang satu hala, tidak melihat macam mana orang dahulu berfikir. Dan dari segi pantun ni kita boleh lihat pantun ni adalah satu kaedah komunikasi zaman dahulu, ya. Orang tua-tua kita dahulu apabila dia melahirkan perasaannya, melahirkan pandangannya, biasanya orang Melayu ni sifatnya memang cakapnya berlapik. Dia orang Melayu ni tabiatnya begitu. Dia tidak akan bercakap secara terus terang.
Sebab dia hendak menjaga perasaan, hubungan. Ini penting. Dan ini dizahirkan dalam banyak pantun kita. Pantun ini ada yang sifatnya memberi nasihat, ada sifatnya memberi sindiran. Tetapi mesej yang hendak disampaikan itu sebenarnya mesej tertentu yang mungkin bagi setengah pihak keras, tetapi dizahirkan dalam bentuk yang sangat berlapik, yang sangat lembut sehingga tidak menyentuh perasaan ataupun tidak menyinggung mana-mana perasaan pihak yang ditujukan pantun nasihat itu. Dan dalam isu pantun yang Tuan Haji nyatakan tadi, memang kalau kita lihat ada tafsiran yang diberikan. Kita tak boleh menyalahkan masyarakat, ya, sebab ini tafsiran pantun ini sangat terbuka. Ya, kita boleh mentafsirkan makna pantun itu mengikut kefahaman kita. Walaupun kita harus melihat, mesti mengkaji pantun ni dulu asalnya macam mana berlaku, macam mana ia terbina. Dalam konteks tadi itu ada orang menyatakan dia bersifat yang sangat feminis, maknanya menyindir wanita. Tetapi kalau kita teliti, kalau kita kaji secara mendalam, dia tidak bermaksud begitu. Dia boleh saja ditujukan kepada orang lelaki. Ya, apabila hendak mencari jodoh, mesti mempersiap dirinya dengan kemahiran-kemahiran tertentu. Yang menumbuk sambal ni salah satu aspek yang sangat kecil dalam hidup rumah tangga. Tetapi kiasannya itu boleh membawa makna yang cukup besar. Jadi inilah kita perlu melihat pantun ini, kita melihatnya, tidak boleh melihatnya secara berlapis. Inilah yang hendak kita tekankan, yang selalu disebut kemahiran berfikir aras tinggi itu. Bagaimana kita boleh melihat, bagaimana kita boleh mencerna, bagaimana kita boleh mentafsirkan falsafah dalam yang besar dalam masyarakat Melayu. Banyak sekali saudara Nazir, Tuan Haji Nazir, dalam pantun kita. Orang selalu bertanya kenapa pisang emas dibawa belayar masak sebiji. Kenapa pisang emas bukan pisang yang lain? Ya, ada falsafah di sebaliknya. Ataupun kalau kita melihat pantun, ada saintifik juga, ya? Saintifiknya. Kita juga melihat macam mana orang Melayu mengaitkan pantunnya itu dengan persekitaran, dengan alam, dengan flora dan fauna. Misalnya buah lansat kuning mencelah, senduduk tidak berbunga lagi. Kenapa lansat disebut di situ kuning mencelah? Ya, dalam budaya sekeliling masyarakat Melayu, apabila buah lansat itu mula berwarna kuning hampir masak, daunnya merimbun, sudah tentulah tanaman-tanaman lain di bawah pokok lansat itu tidak akan subur sebab dia tidak mendapat cahaya yang secukupnya. Jadi inilah pemerhatian, kebijaksanaan orang Melayu dulu. Dan terzahir dalam pantun, terzahir dalam peribahasa. Dalam peribahasa kita umpama, dalam simpulan bahasa, perigi mencari timba. Kalau kita lihat perigi, tidak mungkin itu akan berlaku. Tetapi falsafah di sebalik itu, apa yang hendak disampaikan itu, disampaikan dengan cara yang cukup bijaksana. Ini yang kita usahakan, dan Alhamdulillah usaha kita untuk memperkenalkan kebijaksanaan dahulu mendapat respon yang sangat baik. Dan kita kebetulan dalam tempoh PKPB ini, peranan media sosial ini sangat penting. Ini satu wahana baru untuk kita mendekati masyarakat dan kita gunakan. Dan kalau Tuan Haji lihat, kita mula mengaktifkan atau kita mula mempergiatkan program kita dalam media sosial ni apabila PKPB ini dilaksanakan. Ini sangat menarik. Dan dari segi Dewan Bahasa ni, kalau dahulu kita mengadakan program, Tuan Haji, misalnya kita mengadakan ceramah, yang biasa hadir secara konvensional ceramah dulu sekitar 50-100 orang. Tetapi sekarang ni apabila kita mengadakannya melalui media sosial, kadang-kadang kita agak terperanjat. Kehadirannya, penontonnya 5,000. Pernah ada satu kes kita mengadakan ceramah undang-undang oleh tokoh undang-undang. Pengikutnya ramai. Dan ini satu bentuk, satu ruang baru yang harus diterokai oleh
Dewan Bahasa dan Pustaka. Datuk, untuk bergerak ke arah ini, ia memerlukan satu iltizam ataupun satu hasrat yang begitu besar dan juga berani dan berfokus. Kerana kita tahu selama ini Dewan Bahasa agak selesa di belakang tembok institusi GAH yang kita bina sejak berdekat-dekat lamanya. Kerana ini institusi yang diangkat oleh datuk moyang kita untuk memartabatkan bahasa Melayu. Tapi ada satu ketika Dewan Bahasa agak sunyi dan menjadi perdebatan di kalangan pencipta bahasa dan sastrawan dan juga anak bangsa juga. Kerana comfort zone itu ataupun zon selesa itu. Jadi di bawah kepimpinan Datuk Abang Sailuddin untuk menerjah satu ruang baru ini dan mengaktifkan anak-anak muda yang berada di barisan hadapan ini, apa sebenarnya yang difikirkan oleh Datuk ketika itu? Dari segi Dewan ni sebenarnya kita selalu mengingatkan dan saya selalu mengingatkan diri saya dan juga rakan-rakan di Dewan Bahasa dan Pustaka bahawa keadaan sekeliling kita sudah berubah. Jauh sangat. Jauh berubah. Kita tidak boleh membawa bagasi lama. Maksudnya kita membawa apa yang kita nostalgia kehebatan lampau. Tak habis-habis kan. Zaman sudah berubah. Kalau kita lihat anak-anak muda, kehendak idealisme mereka sudah berbeza dengan saya dengan Tuan Haji orang muda dengan saya sudah tentu ada perbezaan dari sudut pandangan, dari sudut minat. Ini yang kita selalu nyatakan bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka ini mesti sentiasa meremajakan dirinya. Mesti sentiasa meremajakan diri, mesti melihat apa yang berlaku di luar. Kita tak boleh bergerak, kita tak boleh selesa seperti Tuan Haji nyatakan, seperti kita dahulu. Cabaran sekarang ni, cabarannya sudah jauh berbeza. Kalau dahulu kita bergantung kepada media, misalnya surat khabar, sekarang ni media sosial. Rempuhan daripada maklumat baru daripada globalisasi ini, kalau kita lihat, ini juga telah membentuk satu pemikiran, satu budaya baru dalam masyarakat kita. Tak pernah berlaku dulu. Sekarang ni berita tentang Presiden Amerika Donald Trump, kenyataannya dibaca oleh anak-anak muda kita. Apa yang berlaku di luar negara mempengaruhi cara berfikir. Ini yang perlu kita sedari. Dan perkembangan-perkembangan baru yang tidak Dewan Bahasa mesti ikuti, yang mesti kita tangani ialah rempuhan teknologi ini. Kita tidak lagi boleh bergantung semata-mata pada, umpamanya dari segi penerbitan, kita menerbitkan bentuk yang konvensional. Fizikal. Yang fizikal. Misalnya majalah kita bergantung pada yang bentuk cetak, konvensional. Sekarang ini kita sudah mula beralih pada bentuk-bentuk penerbitan yang digital ni. Ini sedang kita usahakan. Ada beberapa majalah kita sudah kita terbitkan dalam bentuk digital yang boleh dilayari oleh peminatnya. Dan ini ruang yang cukup besar. Sebab kalau dahulu kita punya audiens ataupun khalayak ini terbatas, sekarang ini rakan-rakan kita di Kapit, di Ulu Baram, di Sarawak umpamanya, ataupun di Gua Musang di Kelantan, mereka boleh saja dapat maklumat ni melalui laman Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan untuk beberapa tahun akan datang ni dan waktu dekat ni, Dewan Bahasa juga akan menyediakan satu pelantar digital, Tuan Haji, yang kita akan rangkumkan. Kita cuba juga nak belajar daripada pihak Astro. Ada TV digital sendiri sedang kita usahakan. Kita akan ada radio kita sendiri. Kita belajar, kita bermula dan tidak mungkinlah kita akan dapat menyamai Astro, tetapi perlahan kita mungkin menuju ke arah itulah. Ini kita melihat perubahan-perubahan baru dan juga kehendak masyarakat. Selalunya orang selalu bertanya, kalau dia menguasai bahasa Melayu ni untuk apa? Satu perkara yang perlu kita fikirkan, nilai ekonomi kepada bahasa Melayu. Ini perlu kita beri fokus. Saya bercakap tentang, misalnya sekarang anak-anak muda sekarang ni suka e-sukan, e-sport, games. Macam mana supaya kita tak tertinggal? Boleh menerjah ke situ. Boleh menerjah ke situ. Jadi ini istilah, satu program bahasa. Bahkan kita terlibat dengan pihak industri. Ruang cukup baik, Tuan Haji Nazri. Kalau kita lihat, saya selalu beri contoh, misalnya syarikat-syarikat yang menerbitkan misalnya Ejen Ali. Komoditinya menggunakan bahasa Melayu.
Upin dan Ipin. Animasi tempatan. Animasi tempatan menggunakan bahasa Melayu. Dan pasarannya sudah global sekarang. Sudah global dan kita lihat di segi nilai ekonominya sudah mencecah jutaan. Misalnya yang terbaru yang disediakan oleh Astro sekarang ni. Oleh apa Tote apa nama rancangan itu dalam masa beberapa hari sudah mencecah pendapatannya hampir Rakan-rakan Bobo Boy sudah ke Turki. Yang terkini. Jutaan. Ya, betul. Maknanya itu yang diberi kepada kita itu ialah bahasa Melayu itu sebenarnya ada nilai ekonomi. Datuk Seri Siti Nurhaliza menyanyikan lagu dalam bahasa Melayu. Menjadi penyanyi yang berjaya. Berjaya dari segi pelbagai soal. Kalau kita nak nyatakan berjaya dari segi ekonomi, ya. Okay. Kalau kita lihat, itulah yang kita nak nyatakan bahawa bahasa Melayu ini, walaupun tanggapan orang menyatakan kurang nilai ekonominya, dapat kita patahkan dengan keadaan yang berlaku pada masa ini. Tetapi bagaimana Dewan Bahasa dan Pustaka mengajak rakan-rakan kita untuk sama-sama memastikan misalnya dari segi perfilman ataupun di skrin, bagaimana kita hendak melahirkan satu kualiti bahan dalam bahasa Melayu yang baik. Kita ada tidak mustahil tu ya. Kita ada kemahiran dalam bahasa Melayu tetapi kita tidak ada kemahiran dalam bidang kreatif dari segi perfilman semuanya. Industri kandungan ya. Industri kandungan. Kita akan bergantung pada rakan-rakan kita di luar. Kita nak bincang lagi, kita rehat dahulu. Kerana ini satu dekad yang begitu menarik untuk kita lihat. Bagaimana Dewan Bahasa dan Pustaka memartabatkan bahasa Melayu dalam dekad bahasa kebangsaan. 10 tahun ini kita lihat begitu rancak, walaupun kelesuan akibat pandemik COVID-19, mungkin ini satu peluang. Dan terbukti apa yang berlaku dalam masa 6 bulan, begitu aktif rakan-rakan Dewan Bahasa dan Pustaka di media sosial, tidak pernah dilihat begitu respon rakyat terbanyak kepada apa yang dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dalam bentuk istilah, dalam bentuk bidalan, dalam bentuk pantun dan juga dalam bentuk peribahasa. Jadi kita rehat dahulu, kita akan terus berbincang dengan Datuk Abang Salahuddin bagaimana melihat ruang untuk memartabatkan bahasa Melayu, aspek ekonomi. Itu yang terpenting. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama saya dan juga Datuk Abang Salahuddin, Abang Syukran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Datuk, untuk bergerak ke arah bahasa Melayu sebagai satu platform ataupun satu tools ataupun satu bahasa ekonomi, itu sentiasa didebatkan bagi mereka yang pesimistik kepada bahasa Melayu. Mereka yang mengambil mudah ataupun memandang enteng kedudukan bahasa Melayu, kerana mereka merasakan apabila berbahasa Inggeris itu ataupun berbahasa lain itu lebih tinggi nilai ekonominya. Kalau sekarang kita banyak melihat China sebagai satu gergasi ekonomi, bergebut-gebut orang kita hantar anak-anak mereka belajar bahasa Mandarin, kerana mereka melihat nilai bahasa Mandarin itu sama dengan apa yang berlaku di China pada ketika ini sebagai kuasa ekonomi dunia. Jadi apa perancangan dan juga perancangan Datuk tentang itu? Dia dalam kita memastikan bahasa Melayu ini sentiasa mampu untuk menyokong hasrat itu tadi, kita mesti bersedialah. Sebab itu Dewan Bahasa dan Pustaka sekarang ni kita memperlengkapkan data, memperlengkapkan kandungan. Tadi bercakap tentang kandungan dari segi apabila kita bercakap tentang data raya ni, tentang kandungan sangat penting. Dan kandungan dalam bahasa Melayu ini itu yang kita perkukuhkan sekarang ini. Kita pelengkapkan istilah kita pelengkapkan kamus kita, korpus dalam bahasa Melayu. Apabila ada pihak ingin menggunakan korpus data ini, kita ada untuk bekalkan. Ya, contohnya sekarang ni kalau kita lihat aplikasi-aplikasi terbaru ni dalam bidang bahasa misalnya. Sekarang ni saya dengan Tuan Haji tak perlu dari segi secara mudahnya tak perlu lagi belajar bahasa Jerman dah. Sebab sudah ada aplikasi
yang apabila saya bercakap dalam bahasa Melayu sini dan Tuan Haji di Moskow bercakap dalam bahasa Jerman, dia secara automatik dia akan menterjemahkan. Tetapi untuk menterjemahkan, untuk menyediakan aplikasi ini, dia perlukan dokongan, kandungan. Itulah peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita ada data, kita ada kandungan yang sangat hebat. Dewan Bahasa ni memang kaya dengan konten, kata kalau orang TMK lah, orang ICT, konten kita banyak, Tuan Haji. Kita sudah menerbitkan sekian banyak buku, kita sudah ada berjuta-juta istilah, kita ada macam-macam tulisan wacana yang kita terbitkan sejak tahun 60-an, 50-an dahulu. Ini bahan-bahan ini sangat penting apabila kita hendak membina kandungan untuk TMK. Cuma sekarang ni kita punya gagasan ialah bagaimana kita hendak bekerjasama. Ini yang kita nyatakan tu strategi itu sangat penting. Seperti yang saya nyatakan, Dewan Bahasa tidak ada kemahiran dalam bidang membina program ataupun aplikasi dalam TMK, dalam ICT kita. Jadi kita perlu bekerjasama dengan pelbagai pihak. Kita ada perbincangan dengan, kalau dari segi perfilman, kita berbincang dengan pihak FINAS. Ya, bagaimana kandungan-kandungan, bahan-bahan yang ada pada Dewan Bahasa dapat dikemukakan kepada masyarakat, satu karya yang hebat dapat difilmkan, menghasilkan satu bahan yang bermutu, satu bahan yang memberi nilai ilmu kepada masyarakat kita, ditonton bagi mendidik masyarakat kita dengan cara yang menarik. Ini kita usahakan. Kepakaran itu ada pada pihak FINAS dan rakan-rakannya. Jadi kita bekerjasama dengan pihak FINAS sekarang ini. Begitu juga dalam bidang ICT ini, kita ada perbincangan dengan MDEC, yang pihak yang memang ada kemahiran dalam bidang itu. Cuma dari segi Dewan Bahasa, seperti yang saya nyatakan tadi, kita memperlengkap kita menyediakan bahan. Kalau dari segi karya, kita menyediakan, menggalakkan penulis kita untuk membina, mencipta karya yang hebat untuk filem, contohnya. Ini peranan kita. Selain daripada kita memastikan bahasa Melayu ini akan terus dapat kita laksanakan. Sebab itu kita mengadakan kempen, Tuan Haji Nazri. Kita adakan kempen, walaupun orang kata sudah Dewan Bahasa ni usianya sudah 60 lebih tahun. Kenapa perlu ada kempen lagi? Kenapa perlu ada kempen? Bukankah usaha ini membazir? Saya kata tidak. Sebab setiap Jumaat kita mendengar khutbah. Kalau kita menggunakan hujah dan analogi yang sama, kita kata tak perlu ada khutbah lagi lah. Contohnya lah. Walaupun itu mungkin tak yang sangat tidak sesuai contoh itu. Maknanya kita mesti mengajak masyarakat kita untuk terus bersama-sama memperkasakan bahasa Melayu. Dan satu lagi yang sangat penting ialah kita mesti menunjukkan kepada masyarakat, menimbulkan kesedaran kepada masyarakat bahawa ada kepentingannya, ada faedahnya kepada mereka apabila mereka menguasai ataupun mempelajari bahasa Melayu. Sebab tidak mungkin orang akan memberi perhatian kepada satu hal yang tidak berguna untuk mereka. Datuk, bagaimana kita boleh menjadi cerminan kejayaan bahasa-bahasa dunia yang lain, walaupun penuturnya tidaklah sebesar penutur bahasa Melayu. Misalnya, seni hiburan yang dibawakan oleh Korea misalnya. Kita lihat K-pop lah, sampai satu istilah digunakan global, K-pop, merujuk kepada industri hiburan popular Korea Selatan. Mereka bukan hanya mengeksport industri hiburan seperti lagu-lagu, kumpulan-kumpulan anak-anak muda ataupun filem yang bertaraf dunia dengan penggunaan bahasa Korea yang secara menyeluruh, tetapi mereka mengeksport budaya orang Korea, pakaian orang Korea, cara anak-anak muda mereka menjaga kesihatan anak-anak Korea dengan mereka aktif di gimnasium, tarian dan sebagainya. Makanan Korea, satu dunia dah ada makanan Korea sekarang. Begitu juga orang ingin belajar bahasa Korea. Jadi mungkin cara Jepun berbeza, cara Hollywood dan Bollywood berbeza, tetapi kita lihat Korea, dia menggunakan kekuatan itu dan juga membawa semua industri yang ada di dalam negara itu bersama-sama dan semua pihak mendapat manfaat. Adakah kita mampu sekurang-kurangnya melihat kejayaan itu dalam konteks bahasa Melayu, Datuk Abbas Solahuddin? Ya, memang kita selalu menjadikan Korea ini satu contoh. Seperti kata Tuan Haji tadi, mereka membawa
filem, mereka membawa Muzik, seni persembahan muzik mereka, dan mereka bawa sama makanannya, budayanya. Betul. Sehingga kan Industri pelancongan berebut-rebut orang kita nak pergi Korea tu kan. industri solikan pun ramai orang dah mula ikut Nak buat cara kosmetik dan kosmetik secara orang Korea. Ya, ini cabaran bagi kita. Tapi kita sudah bermula. Kalau kita melihat penembusan oleh beberapa animasi kita oleh Upin dan Ipin masuk ke Indonesia dan juga masuk ke beberapa buah negara pada peringkat termasuk. Ini ruang-ruang yang sangat terbuka dan kita sangat berharap apabila pihak industri membawa filem, mereka sepatutnya juga memperkenalkan budaya kita. Betul. Mungkin apa yang tidak kena, Datuk? Kita ni Upin Ipin ni hampir satu dekad dah ni. Dan rakan-rakan mereka Ejen Ali sekarang, Boy the Movie dan sebagainya. Jadi kita perlu ramai pemain-pemain ini yang bergerak ke hadapan ini, yang berasa di barisan hadapan, tetapi yang mendokong ini. Apa yang kita kurang lagi? Sangat penting. Ini kerjasama semua pihak lah. Maksudnya pihak Kementerian Pelancongan nak patut bersama membantu. Sebab kadang-kadang biasanya kita bergerak silo, berasingan. Saya nak beri contoh, misalnya dari segi pesta buku. Pesta buku, kita memperkenalkan buku kita pada peringkat antarabangsa. Kita pergi ke Berlin, pergi ke Frankfurt, Jerman. Yang terbesar tu. Tetapi masalahnya yang hadir di situ orang yang sama je pencetak penerbit buku. Berbeza dengan apa yang dilakukan oleh rakan kita dari Indonesia. Indonesia sekarang ni dia cukup aktif apabila mereka mengadakan pesta buku. Mereka bawa sekali kebudayaan mereka. Mereka bawa sekali macam yang Tuan Haji nyatakan tadi, makanan mereka. Mereka buat satu pameran. Mereka mengadakan satu pesta. Ini mendatangkan, memberi faedah. Bukan saya memperkenalkan karya mereka, tetapi mereka juga membawa sekali usaha-usaha untuk memperkenalkan ekonomi, untuk memperkenalkan Indonesia secara menyeluruh. Ini yang kita belum ada. Tapi saya percaya kerajaan melalui Kementerian Pelancongan, Kementerian Luar Negeri dan juga melalui MITI misalnya, kita boleh gerakkan perbincangan untuk usaha itu telah kita bawa. Saya tak pasti, kemungkinan satu lagi kelemahan kita, kemungkinannya lah Tuan Haji, kalau makanan kita. Makanan kita mungkin dulu yang pernah terkenal dulu sate. Mungkin makanan kita tidak dapat kita kemukakan sebab bentuknya. Yang ada yang mudah nasi lemak umpamanya. Berbanding dengan di Thailand, mereka terkenal dengan tom yum. Di sana sini ada tom yum. Kita untuk Malaysia ni kita tak tahu lagi apakah asam laksa kita, laksa nyonyang kita, Datuk. Kemungkinan itu yang perlu kita gerakkan. Laksa Sarawak kita perlu kita usahakan itu. Tapi usaha ini mesti dibuat bersama. Mesti kita buat bersama. Orang filem misalnya usaha kerjaan sewaktu kita melancarkan dekad membaca. Jadi digalakkan penerbit-penerbit drama ini menunjukkan minat membaca itu. Maksudnya sekurang-kurangnya adalah dalam ruang-ruang tertentu dalam drama itu menunjukkan masyarakat Malaysia ini membaca. Misalnya bawa buku, di rumahnya ada perpustakaan. Bukan saja drama Melayu ni dia suka bergaduh, ataupun orang drama Melayu ni dia menunjukkan orang Melayu ni semuanya saja kaya kan, menggunakan kereta BM, menggunakan kereta Mercedes. Tidak, tapi dia menggambarkan juga aspek-aspek nilai-nilai yang lain. Membaca itu contohnya. Ini peranan media dalam perfilman. Bagaimana media boleh memberi satu mesej ataupun boleh meninggalkan kesan kepada masyarakat seperti filem Korea. Kalau kita lihat filem Korea, semua peralatan yang mereka gunakan adalah buatan Korea. Kereta Hyundai. Mereka tak ada nak macam kita dengan kereta BMW, Mercedes apa semua tu, tak. Ini kita lihat bagaimana mereka memasukkan budaya
dan juga kebanggaan mereka kepada buatan mereka. Sama macam Amerika Syarikat. Kalau kita menonton filem-filem yang dihasilkan di Hollywood misalnya, pasti kita akan melihat bendera Amerika akan berkibar. Inilah contoh, inilah antara usaha yang perlu kita buat sekarang ini jika kita hendak maju seperti negara lain itu tadi. Ya. Kita memerlukan satu gandingan yang mantap di kalangan pemain-pemain ini. Dalam masa yang sama, Dewan Bahasa mungkin akan terus aktif mencipta lebih banyak istilah, lebih banyak ataupun menerbit buku dan sebagainya. Bagaimana itu dilaksanakan dalam dekad bahasa kebangsaan ini. Kita akan terus bersama Datuk Abang Salahuddin. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Kembali dalam agenda awal ini bersama Datuk Abang Salahuddin, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, untuk menjadi satu bahasa yang hidup, Datuk. Dia memerlukan satu transformasi ataupun lonjakan yang tinggi dalam mencipta lebih banyak istilah. Jadi apa peranan DBP dalam hal ini? Kerana seringkali dimomokkan ataupun diberikan orang kata pun cara yang begitu sinis. Masyarakatlah mereka yang berbangga dengan bahasa lain itu, oh tak ada dalam bahasa Melayu lah, sebab itu kita buat surat ni dalam bahasa Inggeris. Tak ada dalam bahasa Melayu ini, sebab itu kita uruskan meeting mesyuarat ini dalam bahasa Inggeris. Sampai ke tahap itu, Datuk. Komen, Datuk. Dari segi penciptaan istilah ni memang kita ada masalah sedikit. Mau tak mau saya perlu mengakunya lah. Kalau kita lihat sekarang ni, istilah dicipta cukup pantas. Terutama sekali istilah-istilah dalam era digital. Era digital ni cukup pantas. Mereka mencipta dan mereka mencipta satu benda baru, maka akan terciptalah satu istilah yang baru. Misalnya produk dulu selfie, mereka akan mencari apakah ini, mereka apa ni, kita sebagai pengguna akan terpaksa mengambil masa untuk mencari ataupun menyesuaikan istilah itu dengan keperluan kita. Itu isu yang selalu kita hadapi. Sebab itu kita lihat, kita kadang-kadang ada orang menyatakan kita bersifat reaktif. Maknanya apabila timbul satu isu, baru kita akan respon. Memang pada keadaan sekarang ini itu yang berlaku. Tetapi kita cuba untuk bersifat proaktif. Dewan Bahasa dan Pustaka dalam menangani isu istilah ini, kita memang telah ada jawatankuasa istilah yang bersidang setiap hari ataupun apabila timbul keperluan. Itu yang saya nyatakan tadi. Masalah kita ialah kita pengguna, dan kita apabila kita setiap saat ada saja istilah baru. Jadi isunya. Tapi dalam sistem bahasa kita, dalam sistem bahasa Melayu ini, kita telah menyediakan satu kerangka bagaimana satu istilah itu dicipta. Kita sudah ada kerangka itu, kita sudah ada satu panduan. Jika satu istilah, contohnya untuk satu istilah yang hendak kita terima, kalau ada makna yang hampir sama dalam bahasa Melayu, kita akan gunakan yang dalam bahasa Melayu. Kalau tak ada, kita akan pergi kepada bahasa daerah. Kalau tak ada, bahasa serumpun. Paling akhir sekali, kalau tak ada istilah itu dalam bahasa kita, kita akan guna pinjam istilah dalam bahasa Inggeris. Masalahnya ialah apabila satu istilah baru ini muncul, yang baru ini tidak ada dalam budaya kita. Benda yang sangat asing untuk kita, benda yang sangat asing untuk kita. Benda-benda baru ni yang tak pernah kita fikirkan pun, inilah yang menyebabkan kadang-kadang apabila satu istilah itu sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa lain, kita ada kecenderungan untuk meminjam. Contohnya radio lah. Ini cerita klasik radio.
Sebab dalam budaya kita, dalam masyarakat kita, mana ada pernah kita mencipta radio yang paling hampir dulu kita cuba memperkenalkan kata tertuang. Sebab tertuang udara ni dulu untuk orang membuat pengumuman kan, ada pukul-pukulnya ada tersebar. Tapi tidak menepati kehendak itu, jadi yang popularnya radio. Walaupun kita terimanya dari bahasa Inggeris. Jadi radio kita terima sebagai satu perkataan dan diterima oleh orang Melayu sekarang ni. Ini dari segi bahasa tak boleh kita elakkan. Dalam bahasa Inggeris pun, bahasa Inggeris sekalipun kalau kita lihat, istilah yang banyak dalam bahasa Inggeris bukan asal dari bahasa Inggeris. Ada satu kajian menyatakan bahasa Inggeris ni sekitar 60 hingga 70% kata-katanya itu bukan asal dari bahasa Inggeris tapi dari kata-kata penyamaan. Ini juga berlaku dalam bahasa Melayu. Kalau orang mempertikaikan sekarang ni kita meminjam kata television misalnya. Kebanyakan kata kita, contohnya kitab dari bahasa Arab. Ya, maknanya bahasa ini dia sifatnya memang sebegitu. Dia sentiasa ada sifat menerima dan menyesuaikannya dengan keperluan semasa. Mau tidak mau, kita perlu. Tetapi kita mesti ada satu panduan. Maknanya kita mesti ada satu panduan bagaimana jika kita hendak menerima satu istilah dalam bahasa Inggeris ataupun apa bahasa pun, apabila kita menerima dalam bahasa Melayu. Yang banyak sekali selain daripada istilah dan bidang digital ni, istilah ada segi agama. Qadi misalnya, kan? Dari bahasa Arab. Fardu, bahasa Arab. Solat. Benda-benda macam inilah. Maknanya masyarakat, dia mesti juga bersifat terbuka. Bersedia bahasa ini, dia evolusinya, dia bersedia untuk menerima satu bahasa yang tidak ada keupayaan untuk menerima unsur-unsur luar, dia akan mati. Itu yang berlaku kepada bahasa-bahasa tertentu di dunia ini. Mereka tak dapat, tidak sifat terbuka itu tidak ada. Tetapi yang saya nak nyatakan terbuka bukan terbuka begitu saja. Kita lebih, kalau bandingkan dengan rakan kita di Indonesia, kita lebih terkawal. Keadaan kita di Malaysia ni, kita memang dari segi bahasa ni, dari segi istilah, dari segi perkataan, kita sebenarnya sebab Dewan Bahasa dan Pustaka diberi kuasa di bawah ATA-nya untuk mencipta istilah itu. Okey. Dalam rasa terkawal itu, dalam konteks terkawal itu, Datuk, ada juga pihak mengatakan bahawa bahasa ilmu ni tidak ada dalam bahasa Melayu. Terutamanya dalam sains dan teknologi dan matematik lah. Sebab itu kita nak tukar kepada pembelajaran dalam bahasa Inggeris. Itu satu pandangan sisi tersebut. Jadi untuk dalam kerangka kita ingin mencipta istilah ini, adakah Datuk Solahuddin mengatakan bahawa perlu ada lonjakan di kalangan mereka di dalam komiti itu, jawatankuasa itu? Orang-orang yang pelbagai sifatnya, mungkin dalam bidang teknologi, dalam bidang mungkin anak muda dalam bidang kandungan hari ini pun, mereka juga perlu juga dibawa masuk supaya kita respon ataupun responsif cepat, supaya kita menjadi bahasa ekonomi, bahasa maklumat, bahasa ilmu, dan kita menjaga juga seperti mana Datuk katakan tadi, kita tidak terlampau terbuka sangat sampai kita ambil semua lega daripada bahasa-bahasa lain. Respon Datuk. Betul. Dari segi jawatankuasa istilah ni memang kita lantik, memang kita pilih ahli jawatankuasanya itu terdiri daripada pakar-pakar dalam bidang istilah tertentu. Misalnya yang Tuan Haji timbul tadi, kejuruteraan dari segi biokimia, biokemia ni misalnya, kita memang ada jawatankuasa yang kita lantik terdiri daripada tokoh-tokoh dalam bidang tertentu. Cuma isu sekarang ni ialah kita mencipta sekian banyak istilah, tetapi istilah tidak digunakan. Tidak digunakan. Kenapa? Kemungkinannya salah satu sebabnya ialah penulisan dalam bidang itu tidak banyak dilakukan dalam bahasa Melayu. Jika penulisan-penulisan ilmiah ini, ilmu ini, banyak dihasilkan dalam bahasa Melayu, terutama sekali oleh universiti-universiti kita. Jadi apabila mereka menulis satu artikel, satu tulisan dalam bahasa Melayu berkaitan dengan bidang-bidang tertentu, sudah tentulah mereka akan memerlukan istilah itu. Jadi kita percaya
semakin banyak penulisan ilmiah dalam bahasa Melayu, dia akan mengangkat sekali istilah dan akan memperkenalkan sekali istilah yang kita cipta itu. Sebab istilah yang kita cipta ini tidak membawa apa-apa makna jika tidak digunakan. Dia tidak hidup. Dia tidak akan hidup. Jadi salah satu aspek lagi kita nak membudayakan dalam dekad bahasa kebangsaan yang kita sebutkan tadi, salah satunya ialah kita akan bekerjasama dengan pihak universiti, dengan badan-badan penyelidik, ya, misalnya FRAME, MARDI yang menghasilkan banyak kajian, supaya mereka turut menggunakan bahasa Melayu dalam tulisan, dalam jurnal mereka. Ini cabaran yang cukup besar. Dan saya ingin nyatakan di sini, Dewan Bahasa dan Pustaka jangan pula Tuan Haji menyatakan kita anti bahasa Inggeris, tidak. Kita sentiasa tetap menyokong sebarang usaha untuk menguasai 2-3 bahasa oleh seseorang penutur. Ya? Belajarlah bahasa Inggeris terutamanya, belajarlah bahasa Arab, belajarlah bahasa Jerman, bahasa Jepun, bahasa Mandarin. Tetapi yang selalu kita ingatkan ialah bagaimana penguasaan kita kepada bahasa-bahasa ini tidak akan melenyapkan rasa cinta kita kepada bahasa kebangsaan kita. Bahkan yang paling penting yang kita harapkan ialah orang yang menguasai bahasa ini dan bidang yang dia kuasai dalam bahasa itu, sepatutnya dia akan membawa kemahirannya itu untuk faedah masyarakat terbanyak. Maksudnya dia boleh membantu kita melakukan terjemahan karya-karya hebat, karya-karya perlu untuk masyarakat kita dalam bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab mahu tidak mahu, kita mesti mengakui bahawa kefahaman, ya, sesuatu masyarakat, sesuatu insan manusia itu dia lebih faham kepada bahasa yang digunakannya dalam sekeliling budaya hidupnya. Tuan Haji Nazri apabila bercakap tentang sawah padi, mungkin di Melaka tak adalah tentang asam pedas. Cakap tentang asam pedas, orang Melaka apabila bercerita tentang ramuan-ramuannya, secara mudah Tuan Haji akan memahaminya berbanding jika dijelaskan ramuan-ramuan itu dalam bahasa Inggeris. Sebab budaya itu ada kaitan dengan pemikiran kita. Ini yang selalu kita tegaskan, pandangan daripada bangsa-bangsa bersatu juga menjelaskan kenapa anak-anak kita mesti kita didik menggunakan bahasa yang dia biasa, bahasa yang dia kuasai, lingkungan budaya dia. Sebab kefahaman dia akan lebih cepat. Ini yang selalu kita tegaskan. Kenapa kita mempertahankan kita mesti menggunakan bahasa Melayu, tetapi kita tidak mengabaikan keperluan kita untuk belajar bahasa selain daripada bahasa Melayu. Yeah. Dari sudut penerbitan, ini juga cabaran besar di Bahasa Pustaka antara institusi yang berada di barisan hadapan dan menerbitkan pelbagai dokumen penerbitan majalah, buku dan seumpamanya. Tetapi dalam landaan digital hari ini, bagaimana DBP ingin terus bertahan dalam masa yang sama juga menolong rakan-rakan penerbitan yang lain. Kita tahu ada isu ini dalam isu, apatah lagi dalam era pandemik ini, nampak seolah-olah apa kita nak buat sekarang, pesta buku dan sebagainya, itu antara acara agung atau acara utama setiap tahun tidak dapat dilaksanakan akibat pandemik. Tetapi dengan landaan digital yang mungkin lebih teruk sifatnya ini, apa perancangan Datuk? Tetapi saya apabila saya berada di industri, saya lihat ada juga ruang-ruang yang orang ingin satu yang eksklusif. Jurnal-jurnal, buku-buku yang ada penulis-penulis yang hebat. Orang masih langgan, orang masih beli. Walaupun berada terbitan di Indonesia, terbitan di Singapura ataupun terbitan di Kuala Lumpur, orang masih melanggan. Maksudnya ada ruang, tetapi dasar skala yang besar itu, bagaimana Datuk melihat industri? Sekarang ini Tuan Haji kita lihat dari segi penerbitan konvensional ni peminat buku itu ada. Memang seperti kata Tuan Haji tadi, masih ada orang yang nak buku membeli, fizikal itu memiliki, dia nak memegang buku tu, nak mencium kertas bau kertasnya kan, dan memegangnya, bawa ke sana sini, ada. Dan ini tidak pada saya lah tidak mungkin akan lupus, tidak mungkin akan lupus. Dewan Bahasa dan Pustaka, kita menangani isu penerbitan ni pelbagai hala. Kita juga
menerbitkan bahan. Kita sekarang ni fokus dalam bahasa dan pustaka, selain daripada kita terus menerbitkan bahan penerbitan yang konvensional ni, cetak ni, kita juga setiap buku dalam bahasa dan pustaka kita akan terbitkan juga dalam bentuk digital. Tapi digital ni juga Tuan Haji, banyak perkara yang mesti kita beri pertimbangan. Apa digital yang kita maksudkan? Adakah digital itu setakat kita mengimbasnya, meletaknya dan tidak orang sesuai. tidak sesuai. Maknanya ada cara kaedah yang perlu kita fikirkan, yang interaktif sifatnya, itu satu pertimbangan. Dan dalam bahasa pergi ke arah itu sekarang ni. Untuk yang cetak konvensional ni, kita tak ada isu sebenarnya Tuan Haji. Sebab berapa banyak kita cetak sekarang ni sudah ada teknologi. Berapa yang Tuan Haji nak, saya boleh bekalkan. Katakanlah Tuan Haji nak satu tajuk ni 1,000. Okey, besok saya akan bekalkan kepada Tuan Haji 1,000. Tak ada isu untuk kita nak menerbitkan yang bentuk cetak ataupun yang bentuk digital ni. Digital ni kelebihannya, dia boleh melangkau di luar sempadan. Macam yang saya ceritakan tadi. Mungkin orang susah nak dapatkan buku ni, orang di Long Lama di Sarawak ataupun di Sabah, Long Pasir misalnya. Mereka susah. Tapi dengan adanya penerbitan kita dalam bentuk digital, memudahkan di hujung jari. Mereka boleh mengakses laman kita dan mereka boleh membaca, menikmati buku di situ. Okey, Datuk, dalam hal ini mencari ruang-ruang eksklusif, saya melihat kerana peminatnya masih ada. Saya melanggan Mekong Review misalnya. Walaupun diterbitkan oleh penerbitan luar, tetapi kandungannya ditulis begitu hebat sekali, penulis-penulis yang kita mahu ikuti dan juga teliti daripada pandangan mereka. Begitu juga review-review yang lain. Bagaimana Datuk melihat penerbitan DBP yang sudah menjadi sinonim dengan masyarakat, Dewan Pelajar, Dewan Siswa, Dewan Sastra, Dewan Masyarakat, boleh bergerak ke arah itu, tidak menjadi hanya bulan ini kita terbitkan saja. Jadi dia memerlukan satu pemikiran-pemikiran baru, Datuk, untuk memastikan kelangsungan penerbitan hebat ini. Ya, satu cabaran. Selama ni apabila disebut tentang buku dewan, orang selalu berfikir buku dewan ni buku yang berat, satu yang membosankan. Sebab kita menerbitkan buku yang yang bentuknya berat, dengan bahasanya kita lihat banding dulu dengan buku rakan-rakan kita dari kawan-kawan kita dari indie, penerbit indie dahulu, ya. Memang ada bezanya. Sebab itu saya sendiri tegaskan, kita pada peringkat awal pembacaan, Tuan Haji, peringkat awal pembacaan, kita nak menimbulkan rasa minat membaca dulu. Bacalah apa saja. Buku popular, buku yang tak ada masalah. Akhirnya apabila umur kita semakin meningkat, kita akan mula berubah ke yang lebih tinggi. Tapi cabarannya seperti yang selalu kita bincangkan ialah bagaimana kita mahu menjadi satu benda yang berat tu, orang suka bacanya. Ada kaitan dengan bentuk persembahan kita. Ini satu elemen yang penting difikirkan oleh penulis terutamanya. Bagaimana dia menjadikan, kita bercakap ni mudahlah, bagaimana untuk menjadi penulisan itu menarik. Apabila orang membaca satu perkataan, orang rasa dia nak habiskan bacaannya itu. Ini satu cabaran. Ini memerlukan kreativiti, dan penulis kita harapkan salah satu kaedah mesti banyak membacalah. Maknanya melalui pembacaan itulah timbul macam-macam idea. Dan kalau kita lihat anak-anak muda sekarang ni sudah berani membuat eksperimen. Dulu tak pernah kita mendengar judul-judul buku yang pelik-pelik. Sekarang ni kita dengar ada Ahmad nak terjun dari bangunan tinggi lah, ada tajuk bukunya. Tak pernah kita dengar dulu. Inilah saya rasa eksperimen yang dibuat oleh anak-anak muda kita untuk menarik khalayak supaya membaca karya-karya mereka. Ini satu cabaran. Dan buat masa ini saya tak ada jawapan tepat untuk. Tapi terus bereksperimen itu, ya. Terus kita buat bahasa ingin ke arah itu. Kita mesti memberi ruang kepada anak-anak muda untuk bereksperimen. Satu pesanan kita yang selalu juga orang politik sebut, jangan menganggap diri kita sentiasa betul.
Jadi kita mesti ada sifat terbuka, kita mesti bersedia untuk berubah, kita mesti berani mencuba benda baru. Salah tak apa, tetapi kesalahan itu akan mengajar kita untuk melakukan yang betul. Akhir sekali, Datuk, Ya. dalam kita mengharungi satu situasi Ya. yang sukar, kritikal ketika ini, pasti juga rakyat ingin satu, kataupun sedikit kelegaan ataupun keriangan. Jadi, apa fungsi Dewan Bahasa dan Pustaka? Dalam masa yang sama juga, kita tidak mahulah apabila kita keluar ke jalan raya ataupun ke pekan, kita lihat papan tanda yang begitu janggal dengan kesalahan-kesalahan bahasa dan sebagainya. Apa pesanan Datuk tentang hal itu? Kalau rakan-rakan kita sekarang ni semua duduk di rumah seperti arahan Kementerian Kesihatan, ya, kita sokong kalau tidak ada urusan apa keperluan di luar, duduk di rumah, tapi duduk di rumah membaca buku. Kita ada saluran untuk rakan-rakan kita memesan buku secara dalam talian. Di BP Niaga, kita akan menghantar buku ke rumah saudara yang nak buku ini. Bukan saja dalam Bahasa dan Pustaka, banyak lagi rakan penerbit kita yang lain. Ambil, gunakan kesempatan ini, ya, untuk itu. Kemudian satu lagi, seperti yang Tuan Haji nyatakan tadi, kita banyak berinteraksi dalam tempoh PKP ini dengan masyarakat ini menggunakan media sosial. Kita kadang-kadang kita dalam bahasa orang muda, kita menyakat rakan-rakan kita di luar ini dengan pantun yang mencabar, minda, dan mereka memberi respon yang baik dalam Instagram, dalam Twitter, dalam FB kita. Ya, gunakan ruang-ruang itu. Dan saya telah minta rakan-rakan kita untuk yang berpantun dalam FB Dewan, dalam Instagram, kita akan terbitkan pantun-pantun ini. Ya. Ini satu perkara yang kita kena berikan perhatian lah, dan kita mengharapkan sokongan daripada masyarakat, Tuan Haji. Dewan Bahasa tidak akan boleh pergi ke mana-mana tanpa sokongan masyarakat. Ini sangat penting, terutama sekali anak-anak muda. Jadi kita berharap anak-anak muda akan sentiasa datang ke Dewan, akan sentiasa berinteraksi kita. Kita bersedia untuk menerima kritikan. Misalnya baru-baru ni orang kritik kita dalam media sosial, kita terima. Sebab kita percaya kita tidak mungkin kita akan melakukan semua perkara yang betul. Mungkin ada silap. Jadi kesilapan yang ada kita akan baiki. Inilah penyertaan daripada masyarakat kita harapkan. Sokonglah Dewan Bahasa dan Pustaka, martabatkan, beri nilai ekonomi kepada bahasa Melayu, dan kita harap rakan-rakan industri kita sokonglah usaha ini untuk negara kita, untuk bangsa kita. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Abang Solahuddin Abang Syakran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Panjang sekali perbualan kami pada hari ini. Banyak perkara yang menjadi kemusykilan dan juga mungkin kemarahan masyarakat di luar sana tentang fungsi Dewan Bahasa dan Pustaka diberi penjelasan dengan baik sekali, dan kita lihat semuanya sudah ada dalam perancangan Dewan Bahasa dan Pustaka bagaimana nak membawa nilai yang lebih tinggi kepada bahasa ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.